maralah ke hadapan. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Bersama pertahankan negara yang tercinta. Kebenaran, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu wahai pemuda, bersama kita berjuang untuk negara. Tak kira walau diancam durjana, kerana Allah kita marah. Pemuda marahlah ke hadapan. Korbankanlah tenagamu dan juga fikiran. Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga. Bersama pertahankan negara yang tercinta. Wahai para pencinta kebenaran, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah penderitaan dan juga kezaliman. Kembalikanlah keamanan di bumi Malaysia. Berdoa kepada Ilahi agar pemuda terus bersama, kekal bersatu selamanya. Ayo bersatu wahai pemuda, bersama kita berjuang untuk negara. Tak kira walau diancam durjana, kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita marah. Kerana Allah kita marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton semua di wawancara online Dialog Pemuda secara FB live di Facebook Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini adalah apa harapan anak muda untuk 100 hari pertama Kabinet. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kepada dua orang panelis kita yang memang dikenali di kawasan masing-masing. Yang pertama, saudara Army Irzan Muhammad dan yang kedua, saudara Akmal Saufi Muhammad Khalid. Saudara Army pernah kita lihat di surat khabar dan di berita yang beliau baru-baru ini memberi jalur gemilang kepada food rider
dan dan saudara Akmal Sofi, beliau merupakan salah seorang ahli peguam yang amat dikenali dan saya rasa baguslah. Okey. Jadi sebelum kita memulakan dialog kita, saya ingin menjemput saudara Army Irzan untuk memberikan dan memperkenalkan diri. Silakan saudara Army. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara Hafizuddin yang merupakan naib ketua pemuda bahagian Setiawang. Betul. Jadi saya Army Izzan Berhormat merupakan ketua pemuda UMNO bahagian Kuala Terengganu dan diberi amanah untuk memegang jawatankuasa ataupun penerangan pemuda UMNO Negeri Terengganu. Jadi saya malam ni lorak Terengganu sikit lah. Kalau harap faham lah, kalau terlajuk G ke, tu biasa. Itu saja Tuan Moderator saudara Hafizuddin. Ya, terima kasih saudara Army. Saya ingin betulkan saya Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Setiawangsa. Ya. Seterusnya saya ingin menjemput saudara Akmal. Silakan saudara Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang sedang mengikuti kita pada malam ini. Terima kasih saudara moderator, saudara Hafizuddin. Sahabat saya, saudara Army Izzan. Saya ni bukanlah dikenali ramai, jarang-jarang muncul. Tapi bila diberi peluang ni nak bercakap ni, kita pun dah lama tak jumpa orang. COVID, PKP lama duduk kat rumah. Jadi kita pun ambil peluang ni lah, bila ditawar-tawarkan, kita pun ambil peluang ni. Nama saya Akmal Sofi, bergiat dalam politik di dalam kawasan Johor Bahru sebagai naib ketua pemuda, tetapi berulang-alik lah Kuala Lumpur dan di Johor Bahru. Merupakan seorang peguam dan sebelum ini juga terlibat dalam keterlibatan politik dalam BNYV. Kalau siapa yang masih ingat, ada satu ketika Barisan Nasional Youth Volunteer, saya terlibat di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Akmal. Baiklah, kita ke soalan-soalan yang ditunggu-tunggukan. Jadi soalan yang pertama saya ingin tujukan kepada saudara Army. Sekarang ni ialah kita tak sangka UMNO kembali memimpin sebagai Perdana Menteri, sebagai ketua kepada kerajaan ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi apakah pandangan saudara Army setelah UMNO kembali menerajui kepimpinan kerajaan ni? Apa boleh berikan pandangan? Silakan. Baik, terima kasih saudara Hafizuddin, moderator, merupakan ketua penerangan pemuda UMNO bahagian Setiawang. Diadalukan juga para penonton kita yang sedang menonton secara live pada waktu ini. Dan alhamdulillah, insya-Allah kita akan berbincang satu dua perkara berkaitan dengan apa yang begitu hangat tentang pentadbiran kerajaan yang baru pada hari ini. Dan kita tahu bahawa UMNO tewas pada PRU yang ke-14. Antara yang memainkan peranan adalah pemuda. Yang memainkan peranan semak imbang yang cukup berkesan selama 22 bulan. Hafizuddin. Kita menentang kerajaan PH yang pada ketika itu yang membuat pelbagai, kita lihat persanggahan yang mungkin telah memudaratkan agama, bangsa dan negara. Kita semua tahu perkara-perkara itu. Dan selepas itu selama 18 bulan juga saya melihat UMNO memainkan peranan penting dalam semak dan imbang yang cukup berkesan. Juga dalam kita menegur keputusan-keputusan kerajaan, selain kita membawa pelbagai tuntutan rakyat. Dan akhirnya daripada perkara-perkara yang sukar dibuat, yang pada awalnya ditolak, akhirnya dapat dibuat
demi untuk kebajikan dan kebaikan rakyat. Akhirnya tidak lama, 18 bulan, kepala dan kerangka kerajaan terpaksa diperbetulkan. Okay. Jadi selepas itu saya melihat UMNO kembali memimpin kerana saya tidak melihatlah UMNO yang kembali memimpin ni kerana secara keseluruhan kita lihat anggota kabinet yang ada pada hari ini masih kekal yang sama sebahagian besarnya, tetapi UMNO diberi tanggungjawab dan juga amanah yang besar sebagai peneraju kepimpinan tertinggi dan juga merupakan amanat yang diberikan pada kepimpinan UMNO untuk memimpin kerajaan Malaysia melalui punca kuasa Perdana Menteri. Dan punca kuasa dalam menentukan keputusan yang penting negara dalam melawan COVID-19 dan juga menentukan dasar-dasar yang boleh digunakan bagi memulih ekonomi, dan yang paling penting keputusan-keputusan itu terletak di bahu Perdana Menteri baharu, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang merupakan juga naib presiden UMNO Malaysia. Okey, ini berlaku setelah PM sebelum ini dilihat gagal, di mana keputusan yang dibuat kabinetnya sering tidak tepat, dan juga kita lihat akhirnya keputusan yang tidak tepat itu tidak boleh diperbetulkan lagi, sehingga menyebabkan penularan COVID-19 menjadi tidak terkawal, hinggakan Malaysia sering merekodkan kes harian tertinggi mengikut nisbah rakyat, dan juga kes kematian yang tinggi direkodkan di dunia, bukan di Malaysia, di Asia ataupun itu adalah rekod kematian, sering merekodkan kematian harian yang tertinggi mengikut nisbah penduduk ataupun rakyat. Okay? Jadi maka saya amat yakin kebolehan Datuk Seri Ismail Sabri mengenal pasti masalah, mencari jalan penyelesaian, dan saya juga yakin pengalaman memimpin beberapa kementerian sebelum ini dilihat mampu untuk Datuk Seri Ismail Sabri dan juga keberanian beliau dalam membuat keputusan-keputusan terbaik kepada rakyat, dan malah Datuk Seri Ismail Sabri juga dilihat berpengetahuan yang luas dalam mengurus pandemik COVID-19, kerana beliau sebelum ini adalah individu yang terlibat secara langsung, secara total daripada awal mengenai pengurusan pandemik COVID-19 ini, dan akhirnya mungkin dulu mungkin beliau tidak berdaya kerana kita tahu punca kuasanya sangat terhad. Okey, dan maka hari ini beliau pastinya punya tanggungjawab dalam membuat keputusan yang besar, serta terdekat insya-Allah negara kita melalui Perdana Menteri yang baru ini, kita doakan mampu memerdekakan rakyat daripada belenggu pandemik COVID-19 dan kemasalahan ekonomi, dan insya-Allah keyakinan itu kita bagi kepada kabinet yang dibentuk bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail untuk diuruskan dengan sebaik mungkin. Itu ya. Terima kasih. Okey. Terima kasih saudara Armi. Amat menarik di situ sebab kita mempunyai Perdana Menteri kita sekarang berpengalaman dalam menangani COVID-19, dan beliau juga merupakan Menteri Pertahanan. Jadi yang PKPD ni beliau yang umumkan, jadi beliau turut langsung dalam menguruskan pandemik dan mengawal pandemik ni lah. Tetapi saya nak ke saudara Akmal pula. Kita lihat kabinet yang ada sekarang ni pun ada juga policy maker ataupun individu ataupun menteri yang
secara langsung mengakibatkan kegagalan COVID-19 ni. Jadi apa pandangan saudara Ahmad tentang itu? Terima kasih saudara Hafizuddin kerana soalan yang diberikan ni lebih perlu KBKK, pemikiran kritis. Ya. Beza antara kabinet yang lepas dengan kabinet ini, saya rasa tidak boleh dielak dan disangkal-sangkal. Ini merupakan kabinet recycle. Saya tidak akan berlapik-lapik. Ini adalah kabinet recycle yang membeza dan membedakan dengan kepimpinan Perdana Menteri yang lepas hanyalah Perdana Menteri. Tetapi kebanyakan menteri yang ada, yang telah dilantik adalah menteri yang sama. Kemungkinan besar portfolio sahaja berubah. Ada menteri daripada Mestek, ataupun dulu kita panggil Mosty, Mestek tukar ke kesihatan. Tapi menteri yang kita marah tu masih dekat BT. Jadi itu bermaksud apa sebenarnya pada kita. Jadi kita kena kembalikan tujuan kita politik. Dan terutamanya kita sebagai ahli parti UMNO, tujuan kita dah pasti untuk mengutarakan dan melindungi rakyat. Tapi bukan dengan cara perang, bukanlah dengan cara duit, tetapi dengan lawannya melalui polisi-polisi, pendekatan yang lebih mendasari keadaan sebenar di bawah. So having said that, dengan izin dengan kita ambil sikap sebegitu, saya lihat perbezaan sebenarnya adalah apabila kita memegang sebagai Perdana Menteri. Suka tak suka kita tak boleh elak. Sekarang ni kalau dulu kita boleh marah. Ini kerja Tan Sri Muhyiddin. Kita dah cakap dia tak nak dengar. Tapi apabila kerajaan ini yang sekarang ni angkat sumpahnya Perdana Menteri itu adalah UMNO, maka the buck stops at the Prime Minister. Jadi kita tak boleh nak elak. Jadi kita kena tanggung sekarang. Soalnya, macam mana kita perlu mengambil pendekatan agar akhir sekali bukan menjadi kita pula menjadi orang kata apa, punching bag. Dulu kita buat dekat Bersatu, buat dekat mungkin menteri-menteri PAS. So nanti dia kata, tu curtain lah. Kalau kursi musical chair tu lah, sekarang kita punya turn pula kena. So macam mana kita nak hadapi keadaan ni? Jadi saya fikir, tuan panel juga dan moderators, kita kena ada ubah pendekatan. Walaupun kabinet ini adalah kabinet recycle, pendekatan kita kena berubah. Di mana? Walaupun mungkin menteri itu menteri di MITI, tetapi kini sudah ada satu saluran khas, iaitu UMNO melalui MKT, Majlis Tertinggi, kini mempunyai saluran khas terus kepada Perdana Menteri. Mungkin ini kita tidak boleh buat dengan Presiden Bersatu. Kita tak boleh buat macam itu. Tapi sekarang kita ada. Dengan menggunakan kelebihan ini, apa yang kita boleh laksanakan adalah teruskan tekanan yang kita ada, teruskan apa yang kita bawa selama ini yang menyebabkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin itu jatuh sebenarnya, teruskan supaya tidak ada berlakunya orang kata sebagai kita hipokrit. Kita tidak boleh dah pegang kuasa dia senyap. Sebab apa? Dia takut dia nak tembak kawan dia sendiri. Tak boleh. Jadi pandangan saya dalam keadaan ini kita perlu terus bersifat kritikal kerana ketika ini kritikal itu bukan soal untuk kuasa. Tetapi kritikal ini adalah untuk menyelamatkan nyawa. Sebab kalau nak dikatakan adalah menteri-menteri yang katakan kita tidak teruk, kita tidaklah terbelakang, kita ada vaksin, ya kita ada vaksin. Tapi berapa banyak sekarang ni luar daripada Lembah Kelang, di Penang, di Perlis yang dulu hijau pun sekarang dah tembus. Negeri Johor, negeri saya, 2,000 sehari, lebih daripada 2,000. Naik. Kes-kes ICU makin naik. Bermaksudnya apa? Vaksinasi di negeri-negeri lain masih tidak tinggi. Ada masalah di situ. Selain daripada itu, soal ekonomi. Kalau saya ambil contoh Turki, kita ambil Turki. Turki, dia sudah mula menerima turis. Kita masih tak terima. Tapi kalau kita nak terima, apa pendekatannya? Adakah kita masih nak tutup ekonomi? Menyebabkan kita, negara-negara lain sudah lari jauh ke hadapan, kita masih tutup. Hakikatnya, Menteri Kesihatan hari ini pun dah kata, we have to live with the virus. Endemik ini akan sentiasa berlaku. Apa kita punya tindakan seterusnya? Mungkin setakat itu dulu, takut meleret. Balik kepada moderator. Terima kasih saudara Akmal.
memang bernas. Mungkin ada juga kiranya kita tidak perlu terlalu bermegah sangat, kan? Kita bercakap dengan keadaan yang sombong hanya kerana kita mempunyai kuasa, dan lepas tu kita mungkin menyakiti hati sahabat-sahabat di dalam parti yang lain. Tetapi kita perlu juga ada reality check di mana kabinet recycle ni ada menteri-menteri yang mengakibatkan secara terus keadaan pandemik kita semakin teruk. Terima kasih saudara Akmal. Dan seterusnya saya ingin ajukan soalan ke saudara Army. Apabila adanya kerajaan baru, biasanya mesti ada 100 days ataupun 100 hari dalam kerajaan. Dan ada 100 hari dalam kerajaan tu ada pencapaian atau goals yang nak dicapai. Jadi apa pandangan saudara Army tentang mencapai ataupun harapan dalam pencapaian 100 hari menjadi kerajaan? Silakan saudara Army. Baik, terima kasih Hafizuddin. Untuk soalan yang kedua ni yang disebut sebagai 100 hari harapan. Saya tak nak. Harapan ni kadang-kadang seperti yang berlaku 22 bulan yang lepas lah. Bila sebut harapan ni kadang-kadang tinggal harapan. Jadi kita sebut sebagai aspirasi rakyat atau aspirasi orang muda yang perlu dibawa ataupun dilaksanakan insya-Allah dalam tempoh 100 hari ni. Jadi asas utama pencapaian 100 hari pentadbiran kerajaan Malaysia yang baharu tidak lain tidak bukan, kalau kita kira secara kasar, nombor satu ini adalah apa? Sudah pastinya membebaskan rakyat daripada belenggu COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya memulihkan ekonomi rakyat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pastinya menstabilkan politik negara. Jadi tiga itu adalah satu asas penting di dalam 100 hari. Tetapi dalam ketiga-tiga asas utama itu, saya tidak yakin bahawa dalam tempoh 100 hari dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Mungkin perkara yang pertama iaitu membebaskan rakyat dari belenggu COVID-19 itu mungkin boleh dicapai dalam masa 100 hari. Tetapi soal memulih ekonomi rakyat dalam tempoh 100 hari mungkin agak sukar kepada kerajaan baru ni. Okay? Walaupun agenda maksudnya aspirasi rakyat yang saya sebutkan tadi mestilah dilaksanakan, menjadi keutamaan untuk bukan orang sebut sebagai sekadar harapan. Last sekali harapan tinggal harapan. Agenda ini saya tidak yakin dapat dicapai sepenuhnya sekira kalau tanggungjawab ini semata-mata kita letakkan hanya di bahu Perdana Menteri atau hanya di bahu menteri-menteri kabinet. Ia memerlukan kerjasama semua pihak termasuk ahli parlimen kerajaan, termasuk juga ahli-ahli parlimen pembangkang. Maka mungkin sebab itu kerjasama bipartisan yang disebut-sebut mungkin yang disebut-sebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin dapat mengurangkan apa yang disebut sebagai tekanan politik yang boleh menjejaskan pelaksanaan agenda-agenda pemulihan negara. Saya perhatikan juga Hafizuddin, kalau kita lihat di medsos, media sosial misalnya, ramai orang muda sudah bosan dengan perbalahan di kalangan ahli-ahli parlimen yang nampaknya tidak ada kesudahan. Kalau kita tengok ataupun video-video perbahasan di sidang Dewan Rakyat, pastinya ia sangat menyingkirkan, di mana ialah kadang-kadang perangai ahli-ahli parlimen ni lebih daripada budak sekolah. Jadi orang muda pun dah
dah bosan dengan keadaan ini, dan sebaliknya saya yakin orang muda mahukan solusi yang terbaik bagi membawa kita semua kepada satu kehidupan yang normal. Kalau kita lihat 3 tahun yang lepas, bagaimana kehidupan kita sebelum PRU ke-14, dan apabila kebelakangan ini kita sedar kehidupan tentang kehidupan rakyat ni jauh tidak selesa dan juga semakin kusut berbanding dengan 3 tahun yang lepas kebelakangan inilah. Jadi Saudara Hafizuddin, untuk tempoh 100 hari ini sudah pastinya bantuan-bantuan tunai dan juga sokongan kerajaan amat didambakan oleh orang muda khususnya. Apatah lagi orang macam saya ni yang keluarga muda baru membina kehidupan dan sebagainya. Jadi kita tahu maksudnya aktiviti sosial juga amat terhad, tidak boleh berkumpul, tidak boleh berjumpa dengan kawan-kawan untuk bersama-sama lebih lama. Pendekatan kerajaan juga dalam meningkatkan kadar vaksinasi bagi mencapai macam disebut herd immunity mungkin amat diperlukan pada masa ini dalam tempoh 100 hari. Selain itu juga dalam tempoh 100 hari yang amat kritikal ini juga golongan khususnya golongan keluarga muda yang amat terkesan pada ketika ini, seperti yang saya sebut tadilah, baru mendirikan rumah tangga, baru membina kehidupan bersama dengan anak kecil, membina rumah, mempunyai pelbagai loan kenderaan, loan rumah, loan peribadi dan pelbagai lagi komitmen lain lah yang pastinya amat membebankan kita golongan keluarga muda ni. Jadi apa yang disebut sebagai moratorium tanpa syarat ataupun tanpa faedah terakru mestilah menjadi keutamaan. Selain itu yang disebut-sebutkan juga hari ini adalah pengeluaran KWSP secara one-off untuk menjadikan modal kepada perniagaan, membina semula perniagaan kecil dan sebagainya. Itulah di antara perkara-perkara utama yang didambakan oleh orang muda. Selain itu saya nak sebut juga tentang mereka yang bekerja kerajaan, tentang loan LPPSA masih lagi diam, 1000 bahasa, tidak ada respon, dan insya-Allah harap pada tempoh ini kerajaan dapat menunaikan perkara-perkara semua itu. Jadi saya rasa sekadar itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Army. Baiklah, tadi saya ada mengambil ada 2 poin. Anak muda bosan dan menyampah dengan ahli-ahli parlimen atau ahli politik kerana perangai ahli parlimen atau ahli politik kita ni mengalahkan budak sekolah. Jadi di dalam kerajaan baru yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, dan apakah pendekatan ataupun inisiatif yang boleh dibuat untuk anak muda? Soalan ini saya ingin tujukan kepada Saudara Akmal. Silakan Saudara Akmal. Terima kasih saudara moderator Hafizuddin. Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan apa yang saudara Ami tadi kata, iaitu tidak mungkin boleh menyelesaikan segala masalah yang kita sedang hadapi sekarang dalam masa 100 hari. Tapi kita tarik sikit dan soal ni anak muda anak muda. Saya tengah prepare jawapan untuk soalan yang sama, tapi terus anak muda. Tapi tak apa. Moderator terus lompat, tak apa, kita lompat, kita sambut. Kita masuk gelanggang, kita sambut. Bagi soal anak muda, sebenarnya bila kita tanya secara satu perkara yang paling asas sekali adalah untuk memastikan ada makanan di atas meja. Boleh sara keluarga, boleh sara diri, ada kerja. Anak muda nak kerja. Dan soal nak kerja ni dalam keadaan ekonomi pandemik, semua majikan sama ada satu, mengekalkan sedia ada pekerja yang ada. Soal kedua iaitu
majikan potong gaji, atau ketiga, majikan buang kerja. And especially kalau anak-anak muda ni lagilah. Kalau dalam soal perundangan perundangan first in last out, bermaksud yang muda-muda ni nanti yang diambil kerja itu yang akan dibuang dulu. So itu masalah yang dihadapi oleh anak muda selain daripada keluar daripada universiti. Kita harap, kita lah sebab orang muda kan, kita berharapkan bukanlah nak ada kereta yang sungguh mahal, tetapi kita tak naklah pula sampai ke peringkat terpaksa merintih. Sudahlah kita masuk ke universiti, sudahlah kita lanjutkan pelajaran, sudah kita mendapatkan persijilan itu, ini apa semuanya, akhirnya tiada kerja. Sedangkan doktor yang belajar sampai 6 tahun pun terpaksa merintih kerja houseman 2 tahun, lepas tu tidak disambung. Kita lihat keadaan ini bukanlah satu perkara yang sihat buat sebuah negara yang dikatakan kaya dengan sumber, dikatakan penuh dengan orang kata apa, kutub kanah daripada soal potensi, dari segi soal hubungan kita yang baik dengan lawan negara. Tetapi bila kita cakap pasal anak muda, gaji pun masih gaji yang sangat rendah. Nak hidup dalam bandar jadi kemiskinan bandar. Ini adalah isu utama anak muda, hanya mahu kerja. Sebab kerja itu memberikan peluang untuk dapat nafkah. Jadi kita tarik pula sedikit. Kalau anak muda itu tidak boleh bekerja, tak diberikan kerja, dan kita kena soal, siapa yang berikan kerja sepatutnya? Majikan. Adakah sekarang ini majikan diberi peluang untuk menjana pendapatan yang baik? Kalau majikan itu terlibat dengan urusan perniagaan secara digital, alhamdulillah. Dia boleh jual, dia boleh letak barang dekat Shopee, dia boleh kasih servis. Kalau bidang government, kita masih boleh menulis, kita masih boleh buat submission. Itu pun kalau kerajaan buka kaunter. Kalau kerajaan masih tak terima email, nak sakit. Contoh. Jadi bagi majikan yang digital mungkin tak ada masalah. Tetapi bagaimana pula dengan majikan yang mengharapkan retail, mengharapkan foot traffic di mall, di kedai-kedai yang masih tak boleh buka? Masih banyak. Saya lalu ada satu kedai, beberapa hari lepas saya tengok. Kedai itu baru buka, mencari pekerja. Bermaksud dia punya existing, pekerja-pekerja sedia ada dia dah lepaskan. Jadi sepanjang tempoh PKP, mana dia orang cari duit? Anak-anak muda ni. Itu satu persoalan. Adakah dengan bantuan kerajaan 300-500 ringgit cukup nak makan? Belum tentu. Kalau kita tengok pula dengan peranan ANDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, nak berubah pula CEO-nya. Kerana CEO yang sedia ada dikatakan gagal, tidak boleh menerajui. Kita nak dapat contohnya penggajian untuk khidmat-khidmat digital untuk ekonomi luar. Ekonomi luar, dia lantik anak muda kita untuk buat copywriting, untuk buat graphic design. Tapi berapa ramai anak muda kita boleh terlibat sama ataupun diberi peluang? Tak ramai yang tahu. Mungkin area kawasan Lebah Kelang tahu. Luar Lebah Kelang tak tahu. Adakah sebab kerajaan tidak memainkan peranan? Sementara dalam cuba menguruskan pandemik COVID ini, adakah jabatan-jabatan lain terus senyap dan tidak berfungsi? Mana pergi? Contoh, kita ada kerajaan lepas, Menteri Datuk Seri Rina bawa pakai baju Food Panda. Apakah semua orang patut jadi food panda? Adakah itu polisi yang dinakkan? Ataupun sebenarnya suri rumah ataupun wanita muda banyak lagi potensi untuk menjana pendapatan. Kenapa tidak dikehadapankan? Kenapa perlu hanya cakap pasal food panda? Takkan semua orang nak bawa makanan food panda? Tak boleh. Berapa banyak kedai yang buka? Kedai pun kena tutup. Itu tidak kira lagi sebab kami di Johor pun ada pengalaman dalam soal menguruskan makanan. Ada pihak berkuasa tempatan tidak membenarkan untuk menyediakan makanan di rumah. Kalau nak disediakan nanti dihalang. Sebab kena ada lesen kesihatan. Kita faham sebab polisi awam. Tetapi ini menyebabkan sekatan-sekatan untuk anak muda menjana pendapatan kalau dah dia tak ada kerja. So ini dalam soal anak muda. Tapi saya nak balik semula yang soalan sebelum yang ini, iaitu apa selain daripada soal kesabilan politik, daripada soal menguruskan COVID vaksinasi, ada satu perkara, iaitu kita kena ambil kira
politik yang kita ada sekarang yang kita akan hadapi dan PRU yang akan datang adalah di mana kita akan banyak parti-parti serpihan. Bermaksud, kalau anda kata sesuatu parti tidak boleh mendapatkan undi yang sungguh besar, majoriti dalam parlimen, bermaksud kita perlu berkompromi antara parti-parti dan akhirnya baru boleh membentuk kerajaan. Itu bermaksud keadaan yang sedia ada yang kita sedang alami sekarang tidak akan berlaku lagi sekali. Jadi macam mana kita nak mengurangkan impak ketidakkestabilan itu? Saya kira pendekatan yang diambil oleh Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri agak baik kerana dia bersedia untuk berjumpa dengan pembangkang. Dan ini yang sebenarnya Parti UMNO kena jadi pelopor. Sebelum ini, kalau di bawah PH, bawah Tun Mahathir, dia tekan UMNO, kalau dia kata UMNO dah mati, dia nak tekan sampai habis. Di bawah Tan Sri Muhyiddin pula, menggunakan instrumen-instrumen kuasa, dia tekan lagi sekali parti. Tetapi, hakikatnya dalam negara kita, dengan demografi orang Melayu adalah majoriti penduduk, tidak mungkin kerajaan Malaysia stabil kalau bukan orang Melayu yang menjadi pelopor. Soalnya, adakah UMNO ingin mengambil pendekatan menekan atau mempelopori dan tunjuk yang baik, iaitu dengan cara kita Parti Melayu, kita mau menjaga orang Melayu, tetapi pada masa kita akan bina bangsa Malaysia. Dan ini caranya, rentas parti dalam soal kestabilan politik, dalam soal ekonomi dan soal perang pandemik, kita akan rentas parti. Kita kena menunjuk contoh baik tu. Kalau tidak, apa beza kita dengan mereka? Tak boleh. Dan rakyat akan lebih pening kepala, akhirnya dia akan boikot. Dan ketika itu lagi masalah sebab akhirnya akan keluar ahli-ahli parti saja yang mengundi ataupun fanatik-fanatik parti dan rakyat sebenarnya atas pagar tidak undi. Itu bahaya. Balik semula kepada saudara moderator. Ya. Terima kasih saudara Akmal, kupasan yang baik sekali. Jadi yang berkenaan dengan anak muda tadi tu, ialah saya setuju sebab polisi-polisi yang perlu ada untuk anak muda ni perlu holistik. Kita tak boleh ataupun kerajaan tidak boleh expect a goldfish to climb a tree. Kita tak boleh expect ikan untuk panjat pokok kan. Jadi saya setujulah dengan kupasan ataupun explanation daripada saudara Akmal tadi. Untuk soalan yang seterusnya, saya ingin bertanya kepada saudara Armi. Tapi sebelum tu, saya rasa saya patut beri peluang kepada saudara Akmal untuk memberikan pandangan beliau, pandangan saudara Akmal tentang pencapaian 100 hari. Apakah harapan dari pandangan saudara Akmal sendiri? Silakan saudara Akmal. Terima kasih. Kali ini kita dapat dulu dalam soal pencapaian 100 hari sebagai seorang Perdana Menteri, ini pendapat saya, pendapat pribadi bahawa seorang Perdana Menteri 100 hari adalah tempoh yang sangat penting bagi beliau untuk menentukan hala tuju dan prinsip yang akan dipegang. Pertama sekali. Kedua, seorang Perdana Menteri dalam tempoh 100 hari perlu menyatakan, dan nyatakan ini bukan dalam soal kabinet, tetapi memaklumkan kepada yang lain, pihak swasta, badan bukan kerajaan, NGO dan juga rakyat. Apakah sektor-sektor ataupun ruang lingkup yang kerajaan ini akan tumpukan? So dalam mungkin bagi kabinet Datuk Seri Ismail Sabri, selain daripada COVID apa semua ni, seperti saya cakap tadi adalah dalam soal reform. Ini adalah satu-satunya peluang sebelum kita nak hadapi pilihan raya. Kalau kita tidak meletakkan kunci-kunci yang penting sebelum menghadapi pilihan raya, maka nanti ketika itu kita akan mempunyai masalah. So 100 hari adalah dalam soal Perdana Menteri menentukan prinsip kepimpinan beliau dan perkara apa yang akan disentuh, yang perlu beliau tumpukan supaya faham. Kita mempunyai organisasi pentadbiran awam yang mempunyai bilangan pekerja melebihi 1 juta. Antara yang tertinggi dalam dunia, ratio antara rakyat dan pekerja kerajaan. Jadi, kalau seorang Perdana Menteri boleh memberikan nafas dan hala tuju yang jelas,
maka setiap jabatan, setiap unit, setiap ketua jabatan KSU dan pelbagai, jelas kita akan ke arah ini. Hakikatnya kenapa? Kerajaan mempunyai had dari segi soal kewangan. Manusia ini kita dihadkan dengan 24 jam. Tu pun tidur 7 jam tu kira dapat bagus lah. Tapi kalau tidur 2-3 jam, pada masa sama juga ekonomi kita pun ada had-hadnya. Kita tidak boleh tiba-tiba buat perniagaan dengan Korea Utara. Kita ada soal-soalan yang kita kena ambil kira. Jadi ada had. Dalam keadaan had-had yang ada, apakah tumpuan utama Perdana Menteri ini? Baru kita faham dan baru kita boleh sokong. Kalau kita tak faham, kita tak boleh sokong. Kita pun tak tahu mana arah tuju kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudara Akmal. Sebaik saya minta juga pandangan Saudara Akmal. Terima kasihlah. Sekurang-kurangnya kita dapat input dan pandangan daripada Saudara Akmal. Baiklah, yang saya ulang baliklah soalan tadi kepada untuk Saudara Army. Jadi adakah pemuda akan terus menjadi kuasa pendesak walaupun UMNO merupakan pemimpin tertinggi di dalam kerajaan? Silakan Saudara Army. Baik, terima kasih Saudara Judin. Seperti mana yang kita tahu bahawa pemuda UMNO di bawah kepimpinan Yang Bahagia Dr. Ashraf Wajdi, beliau sangat menekankan kepada pemuda-pemuda beliau ada dua perkara yang menjadi keutamaan. Pertama apa? Yang pertama, pemuda bantu rakyat. Dan yang kedua, pemuda juru bicara rakyat. Jadi dua perkara ini menjadi keutamaan kepada pemuda sebagai satu gerak kerja. Dengan dua gerak kerja inilah yang membantu pemuda-pemuda, banyak membantu pemuda dekat dengan hati rakyat dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai golongan pendesak, keutamaan menjadi juru bicara pada rakyat amat penting dan ia konsisten daripada sejak kita menjadi pembangkang selama 22 bulan sehingga menjadi sebahagian daripada kerajaan 18 bulan bersama dengan kerajaan PN masa itu. Dan saya yakin pemuda sebagai golongan pendesak harus dikekalkan dan konsisten, terutamanya tentang bagaimana kita membawa tuntutan rakyat yang telah disebut oleh Yang Bahagia Dr. Ashraf. Sehari lantikan Perdana Menteri yang baru, Dr. Ashraf saya ingat telah pun membawa tuntutan rakyat, ia ada 10 tuntutan rakyat dan membawa kepada Yang Amat Perdana Menteri untuk dipertimbangkan. Jadi antara apa yang saya tahu dalam 10 tuntutan itu adalah di antaranya adalah percepatkan bantuan khas COVID, BKC, luluskan GKP dan juga geran khas prihatin ni kepada mereka yang juga menerima BPR. Okey, maksudnya yang terima GKP dia sekarang ni tak layak terima BPR, tetapi kita mahukan orang yang terima BPR ni boleh terima juga GKP. Okey. Permudahkan proses-proses tanpa ada birokrasi, benarkan keluar one-off secara langsam dalam KWSP, selain menekankan juga tentang kebajikan ataupun akses kepada golongan-golongan T20 ataupun M40 yang juga banyak terkesan pada waktu ini. Antara lain juga memberikan bantuan khas modal kepada para peniaga yang hari ini kita lihat banyak sekali mereka yang berniaga gulung tikar dan sebagainya. Jadi sore-sore inilah menjadi tuntutan, 10 tuntutan ini menjadi keutamaan kepada pemuda UMNO Malaysia khususnya. Kerana apa? Kerana kita sedar bahawa sebahagian tuntutan yang kita bawa ini sudah lama, berbulan-bulan lamanya, kita lihat dia sangat begitu similar dengan pakej rancangan yang diumumkan oleh US, Presiden US Joe Biden, bagaimana mereka mengumumkan pemberian tunai kepada rakyatnya secara berganda. Jadi
sebabnya adalah saya yakin tuntutan rakyat yang dibawa oleh pemuda juga mendesak supaya lebih banyak tunai yang diberikan kepada rakyat. Ia amat penting kepada kita, kepada negara, kepada rakyat untuk memberi gambaran keyakinan kepada rakyat tentang kekukuhan ekonomi negara. Bila ada kita lihat kunci kejayaan kepada ekonomi hanyalah keyakinan. Maksudnya bila ada keyakinan, maka dia akan memberi satu peluang yang baik kepada negara, dan kalau kita bagi duit kepada rakyat, maka dia akan memberi keyakinan kepada rakyat dan dia akan memberi pulangan semula kepada rakyat khususnya. Saudara Hafizuddin, dalam tuntutan rakyat ni juga kita kena faham bahawa kita tidak hanya boleh memberi duit kepada rakyat dengan begitu saja. Kalau kita ingat, kalau kita lihat balik bagaimana pada bulan Mac yang lepas, di mana kadar inflasi juga dilihat meningkat disebabkan oleh mungkin lambakan duit KBSP sebanyak 38 bilion di dalam pasaran, menyebabkan kadar inflasi meningkat. Jadi pemberian tunai bukanlah semata-mata penyelesaian, tetapi juga dia mestilah selaras dengan beberapa pakej, khususnya mengumumkan pakej-pakej infrastruktur supaya ia dapat merangsang ekonomi ini dengan lebih cepat, selain dapat mencipta pelbagai bentuk pekerjaan di dalam menghasilkan output pada ekonomi. Okay? Dan kalau kita ingat dan kita lihat bahawa ketika Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri dulu, bagaimana beliau mengisytiharkan bantuan BRIN setiap tahun, tetapi beliau juga akan mengumumkan kewujudan projek-projek infrastruktur yang besar, seperti mana yang kita lihat Pan Borneo, ECRL, High Speed Rail KL Singapore yang dibatalkan, okay? MRT, LRT, okay? Banyak projek-projek yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib pada ketika itu, di mana dia selaras dengan pemberian tunai dan mengumumkan projek-projek infrastruktur supaya sebab apa nak isytihar banyak-banyak projek itu, sebab ia untuk memberi keseimbangan antara input dan juga output ekonomi negara kita. Jadi apa cara sekalipun, pemuda UMNO akan tetap menjadi jurubicara rakyat, membawa suara-suara rakyat khususnya pada orang muda untuk supaya dapat mengimbangi dan juga membawa kehidupan yang lebih baik setelah melalui satu keadaan yang sangat sukar pada ketika ini. Jadi itu saja, Presiden. Sila. Terima kasih Saudara Army, kupasan yang menarik, dan basically ataupun kita boleh katakan bahawa pemuda UMNO konsisten lah daripada kerajaan PN atau PHPN dan kerajaan sekarang ini. Kita konsisten dan kita tuntut perkara yang sama sehingga dapat. Dan saya juga tertarik juga dengan pendapat bahawa kalau kita melambatkan duit di pasaran saja, memberi duit saja kepada rakyat dan tanpa ada pakej-pakej lain, pembangunan-pembangunan lain, dia akan menyebabkan inflasi ataupun boleh jadi hyperinflasi juga. Kerana secara sejarah yang saya baca semasa 13 colonies ataupun waktu tu USA, waktu tu 13 colonies lah, sekarang United States kan, di bawah Great Britain Empire. Jadi Great Britain Empire ni bagaimana dia nak lumpuhkan ekonomi puak penentang di United States ni, dia masukkan duit secara banyak ke dalam United States untuk menjadi hyperinflasi. Jadi bila inflasi, disrupted lah ekonomi tempatan dekat sana. Jadi betul, saya setuju yang kita tak boleh bagi duit je, tapi perlu ada juga pembangunan-pembangunan yang lain.
Untuk soalan seterusnya kepada saudara Akmal. Jadi apakah pandangan saudara Akmal untuk pemimpin UMNO ni, apa budaya ke ataupun dia punya perwatakan, cara pembawakan yang perlu diterapkan ke dalam kepimpinan kita supaya rakyat kembali sokong kepada UMNO? Silakan saudara Akmal. Terima kasih saudara moderator, saudara Hafizuddin. Ni takut kalau saya cakap nanti ramai pula terasa. Berkenaan budaya, saya rasa sejujurnya kalau kita duduk sama-sama kawan yang pemikiran wavelength-nya lebih kurang, kita tahu dan kita rasa ada jenis pemimpin yang mungkin kita rasa perlu ubah untuk lebih cara lenggoknya, cara cakapnya, tona intonasinya lebih, orang kata, menjiwai normal rakyat biasa dan tidaklah terlalu kayangan. Okay? Itu secara lembut yang saya boleh cakap lah. Kerana kita atau saya sendiri boleh lihat, kita faham pemimpin-pemimpin yang kita ada ini semuanya lahir daripada, orang kata, cabaran pengalaman yang pelbagai. Tetapi dalam keadaan dunia ini serba menghubung, super connected antara satu sama lain, maka tiada siapa pun yang boleh melarikan diri daripada dilihat oleh masyarakat, yang menyebabkan kadang-kala mungkin rakyat tengok dia buat sesuatu itu, dia ingat dia boleh lari, tapi rakyat nampak. Okey, jadi budaya, dalam soal budaya ini dah pastinya dari soal pertuturan, cara gerak kerjanya dan dah pastinya pemikiran. Kalau yang luaran ni mungkin mudah. Contoh, ada yang setengah-setengah kalau di kawasan bandar, anak muda nak tengok pemimpin yang tidak bergah-gahkan kenderaan. Ini psikologi, kerana mereka fikir kalau dia seorang pemimpin, kita ni pula duduk kat tepi sedang merana, kenapa dia boleh senang lenang, kita merana. So persepsi itu secara lahiriah, law. Tapi secara pertuturan dan pemikiran juga memainkan peranan yang sangat penting. Bagi UMNO, pemimpin UMNO, mereka perlu bercakap dalam lenggok bahasa dan juga konten bahasa itu bercakap dalam soal cabaran yang sebenar dan kehadapan. Walaupun parti ini mewakili banyak nostalgia sejarah, tetapi kita perlu gerak ke hadapan. Sebab kita bukan sahaja parti sejarah, kita parti masa hadapan. Jadi kita cakap pasal parti masa hadapan, kita kena bersedia untuk mengakui cabaran yang ada. So apa cabaran yang ada? Cabaran contohnya iklim dunia yang makin tak betul, makin bahaya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Cabaran untuk negara kita yang akan jadi negara penua, negara tua, dan tak jauh. Tahun 2030, kita jadi negara tua. Dan tak jauh. Adakah polisi KWSP kita betul? Adakah kita akan melanjutkan lagi pencen? Bersedia ke kita nak retire umur 50 tetapi hayat nyawa sampai 100 tahun? Bersedia tak kita? Cukup ke KWSP? Dan lain daripada itu, soal dasar pemimpin kita kena bersedia bekerjasama, bukan dengan pemimpin parti pembangkang, tetapi dengan semua pemimpin-pemimpin parti-parti yang ada dalam Malaysia. Sebab dalam soal konteks politik kita sekarang, pada masa sama, kita juga kena bersedia dalam soal dasar pemimpin kita menyediakan dasar parti untuk mewakili bangsa Melayu, bangsa Bumiputera sahaja sudah tidak mencukupi. Tetapi kita kena juga cakap pasal soal kerjasama, soal mewakili bangsa-bangsa lain. Kalau nak cakap Melayu, bangsa Melayu dan Bumiputera, Parti Amanah kata dia pewakil orang Melayu, Bersatu pun cakap, ya PAS cakap, ya PKR ada orang Melayu. Jadi poin itu sahaja tidak cukup. Kita kena ada lebih langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke hadapan. Itu tak kira pula dalam soal dunia yang global, kita nak tengok, kalau saya anak muda, saya nak undi esok,
mana parti yang kalau dia jadi kerajaan, lepas PRU ini, dia boleh buka pintu untuk tambahkan kekayaan negara. Jadi saya nak tengok kat mana? Saya akan tengok pemimpin ni, dia baik dengan negara-negara contoh Turki ataupun Korea Selatan. Jadi kita boleh dapatkan transfer of teknologi ataupun rakyat kita boleh kerja duduk kat Malaysia, gaji dekat United States punya standard. Jadi rakyat kita dengan kos living yang rendah Malaysia tapi gaji beribu-ribu dolar. Jadi pemikiran yang kehadapan yang perlu dipegang oleh pemimpin-pemimpin parti kita yang dibawa kepada rakyat. Inilah tawaran kita sebagai parti UMNO untuk masa hadapan Malaysia. Barulah saya fikir parti UMNO ini boleh menang hati rakyat. Bukan saja nak cakap nak dapat kuasa, nak dapat kursi parlimen, tak cukup dah. Tidak cukup. Walaupun kita ada gerak kerja di kawasan yang sangat baik. Tiada parti lain yang boleh lawan, tetapi dalam soal social media, dalam soal ilmu, dan kita juga, sebab kita juga parti UMNO yang mendasari polisi iaitu semua rakyat kita kena pengajian tinggi kan. Sekarang semua dah ada pengajian tinggi, kita kena kejarlah standard tu. Jangan marah pula dia dah belajar tinggi, kita masih nak tawar benda yang tidak boleh dia terima dah. Tak boleh. Kita dah buat dia pandai, kita kena lagi pandai. Itu je. Terima kasih. Okey. Baiklah. Terima kasih saudara Akmal. Jadi kita pun dah di hampir penghujung. Di sini dekat WhatsApp ni saya dapat banyak soalan ni tapi saya tak dapat nak bagi semua dan adalah soalan-soalan tadi tu dah dijawab oleh ahli panel. Jadi sebelum kita menutup dialog ni, boleh saya minta pandangan pertama sekali, pandangan panel yang pertama saudara Army untuk kira dia punya inilah kesimpulan dia. Silakan saudara Army. Terima kasih saudara Fizuddin. Jadi untuk kesimpulannya, orang muda pada ketika ini dalam tempoh yang amat sukar. Kita tahu ramai yang kehilangan kerja, ramai yang berada dalam keadaan tekanan emosi, ramai yang berada dalam keadaan suasana rumah tangga yang mungkin tidak harmoni. Apatah lagi ramai di kalangan anak-anak muda sana yang single tetapi mereka sangat terhad dengan kegiatan-kegiatan sosial yang mereka suka. Selain daripada itu, di masjid-masjid juga pada hari Jumaat pun saya lihat orang muda khususnya pelajar-pelajar sekolah ramai yang tidak dapat bersama-sama mengikuti sembahyang solat Jumaat secara berjemaah dan sebagainya. Jadi dalam keadaan waktu yang sukar ini, saya amat berharap maksudnya dengan penuh aspirasi rakyat yang kita bawa melalui Pemuda UMNO dan sebagainya, ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh kepimpinan Perdana Menteri yang baru ini, walaupun sebahagiannya mungkin sebelum ini sangat menghadapi masalah, terutamanya mereka-mereka yang dilihat sebagai lompat parti, tetapi kita memberi harapan yang cukup besar kepada kepimpinan UMNO kita yang berada dalam kabinet, iaitu seramai 10 orang menteri, dan insya-Allah kita dengan harapan kementerian dan kabinet kerusi yang mereka duduki itu dapat mereka gunakan sebaik mungkin bagi melaksanakan sebaik mungkin aspirasi rakyat, khususnya orang muda yang kita dambakan, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Daripada saya, salam kemerdekaan negara yang ke-64, insya-Allah merdeka. Terima kasih. Terima kasih, insya-Allah saudara Army. Terima kasih. Seterusnya panel yang kedua, saudara Akmal, kesimpulannya. Terima kasih Tuan Moderator. Saya fikir pada khidmat saya dengan sujud ikhlasnya, saya lihat alhamdulillah kita sebagai parti UMNO kita berpeluang untuk memperbetulkan apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Sebenarnya walaupun kelihatan sama kabinet ini, tetapi ada perbezaan-perbezaan kecil tetapi akan memberi impak besar. Dan suka tidak suka juga kita kena berikan sedikit masa
kepada Perdana Menteri ini untuk menentukan lenggok kepimpinan. Mungkin tidak mengalami tekanan yang sama ketika Perikatan Nasional. Alhamdulillah kita dan kemudiannya boleh terus dengan usaha-usaha parti mendasari dan membantu rakyat di peringkat kawasan. Pada masa sama juga kita kena ambil peluang ini untuk sama-sama merangkul sokongan daripada masyarakat luar dan juga pihak-pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan untuk bersama parti. Ini peluang dia. Kalau dulu parti tidak sebahagian daripada kerajaan ataupun tidak pimpin, jadi orang takut. Ini peluangnya untuk gembling sebelum kita nak hadapi pilihan raya. Sebab masa dah pendek. Tinggal setahun lebih saja. Jadi kita kena cepat selain daripada sediakan jenta di peringkat kawasan. Dalam soal ekonomi pula, dalam soal kekuatan dan ketahanan keluarga di dalam negara, dan pastinya pemuda sendiri perlu terus mendesak dengan jelas tanpa rasa takut. Yang jadi menti orang-orang di peringkat-peringkat MKT, di ahli parlimen. Jadi kita tak payah nak takut. Kita sebagai pemuda kita boleh teruskan. Dan kalau ada pun orang nak orang kata nak orang push down the message ataupun kata janganlah risau sangat, ini pemuda biasalah, dan itu penting supaya rakyat faham. Janganlah naratif memperjuangkan rakyat itu diambil pembangkang, tapi terus dimainkan pemuda. Jadi the whole naratif kita masih pegang daripada peringkat untuk perjuangkan rakyat ke peringkat execution di peringkat kabinet. Terima kasih. Terima kasih Saudara Akmal. Terima kasih kepada kedua-dua panelis kita untuk memberikan pandangan dan kupasan yang amat bernas sekali. Dan sebenarnya itulah pandangan-pandangan daripada anak-anak muda. Dan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada penonton FB Live yang setia bersama kami selama sejam. Betul-betul sejam. Jadi sebelum saya mengakhiri dialog ini, saya ingin mengucapkan ampun dan maaf jika ada tersalah cakap, terkasar bahasa. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kekurangan itu adalah kesilapan daripada diri saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, bersama pertahankan negara yang tercinta. Kebenaran, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu